Didik TV KPM. Okey Hanif, sebelum saya nak terangkan tentang anggaran kos, kita kena tahu juga jenis kos. Okey, so saya teruskan. Silakan, Hanif, Cikgu. izinkan saya. Okey. Jadi murid-murid tadi kita dah kenal, okey, 5 fasa pembangunan produk multimedia. Kita teruskan dengan jenis-jenis produk multimedia. Kita ada 4 jenis produk multimedia. Yang pertama, kios maklumat. Yang kedua, CD ataupun DVD. Yang ketiga, kita ada berasaskan web. Dan yang keempat, kita ada aplikasi mudah alih. Okey, murid-murid, cikgu memang mohon sangat kamu tolonglah ingatkan yang ini ya. Bila cikgu bagi soalan dekat murid cikgu sendiri pun mereka sukar untuk mengingati. Mereka keliru. Jadi senang je kamu nak ingatkan. Yang pertama, kios maklumat. Yang kedua, CD ataupun DVD. Yang ketiga, berasaskan web. Berasaskan web tu maksudnya laman web. Apa-apa sahaja laman web, itulah yang kita katakan berasaskan laman web. Tak kiralah laman web pembelajaran ke, laman web hiburan ke, laman web pelancongan ke, itu semua kita panggil sebagai berasaskan web. Dan yang terakhir adalah aplikasi mudah alih. Yang dekat dengan kamu. Yang dekat dengan kamu ialah telefon kamu. Di telefon kamu, kamu akan download, kamu akan muat turun melalui orang kata pelbagai platform yang ada, platform cikgu, yang ada. Okey, sama ada Android ataupun sebagainya. Okey. Seterusnya, kita kena kenal pasti bila kita dah buat kita punya produk, kita nak publish, nak beri pada mereka-mereka pengguna-pengguna kita ni secara atas talian ataupun luar talian. Okey, mode atau platform merupakan medium yang digunakan untuk mempersembahkan produk kepada pengguna yang terdiri daripada dalam talian dan luar talian. Kita ada 2 sahaja mode atau platform kita, iaitu dalam talian dan luar talian. Masing-masing ada kebaikan dan ada kelemahan. Okey, kita tengok sekejap. Okey, kita tengok untuk kelebihan dalam talian. Untuk kelebihan luar talian, kita ada dua-dua kita ada. Kelebihan dalam talian, okey, memberi maklumat terkini kepada pengguna kerana dihubungkan kepada pelayan mendapatkan data masa nyata. Maksudnya bila kamu online, apa-apa sahaja yang kamu Google, yang kamu search, yang kamu cari di laman sesawang mesti akan dapat. Itulah kita kata sebagai data masa nyata. Kelebihan yang kedua, memudahkan pengguna mengakses persembahan multimedia di mana-mana sahaja. Kenapa di mana-mana sahaja? Sebab sekarang ni Hanif, saya sangat-sangat yakin kesemua penduduk Malaysia ni kebanyakannya memang ada telefon. Okey? Jadi itu memudahkan mereka mencapai apa-apa maklumat sebab semua sekarang dah ada capaian internet. Okey, untuk luar talian ni kita persembahkan tanpa capaian internet. Kalau dalam talian tadi dengan capaian internet. Kalau tak ada capaian internet, kamu takkan dapat lihat. Contoh, kamu nak lihat video di dalam laman-laman sesawang. So, kamu murid-murid semua kena download, kena ada internet. Kalau tak ada internet, kamu tak dapat tengok. Itu maksud dia. Berbanding dengan luar talian, contoh kamu dah buat persembahan PowerPoint. Saya bagi paling ringkas, murid-murid. Cikgu bagi paling ringkas, iaitu PowerPoint. PowerPoint, bila kamu dah siap, itu salah satu persembahan multimedia ya, Nef. Ya, cikgu. Bila kamu dah siap, kamu tak perlu ada lagi orang kata internet untuk mengakses apa yang kamu dah laksanakan. Kamu hanya perlu ada bahan yang kamu dah laksanakan, produk yang kamu dah laksanakan dan kamu boleh tengok semula. Dan untuk pengetahuan Hanif juga, melalui PowerPoint juga kita boleh hasilkan video. Itu sekarang zaman dah orang kata dah begitu maju dengan teknologi benda sekarang. yang simple pun kita dah boleh laksanakan orang kata produk. Okey. Next, kita tengok kelemahan dia. Okey, untuk dalam talian perlukan sambungan internet yang baik dan stabil. Kalau internet kamu tak stabil, okey, dia akan mempengaruhi kelancaran persembahan multimedia kamu. Okey, yang luar talian pula, maklumat yang dipaparkan mungkin tidak menggambarkan data yang terkini. Kita mungkin ada data yang secara offline, data kita mungkin tahun lepas. So, bukan data yang terkini. Yang kedua pula, kadang-kala kita punya platform luar talian ni hanya boleh digunakan dengan peranti asal.
Contoh, kita dulu ada DVD kan? Apa orang kata kaset punya DVD kaset tu kan? Macam disket tu juga. Ya, disket tu. Benda tu kalau tak ada pembaca dia, peranti untuk membaca, kita dah tak boleh guna. Itu kelemahan dia. Okey? Alright. Kita pergi tengok yang penting. Ya murid-murid semua yang penting dalam pembangunan produk multimedia, apa-apa pun kalau kita nak buat, kita mesti akan tengok kos. Sebab apa kita kena tengok kos? Saya nak tanya Firzana. Firzana, kenapa bila kita buat sesuatu produk, kita kena tengok kos? Sebab apa? Sebab nak untung. Okey, betul Sofia. Sofia dah cakap dah. Dia lupa nak buka mic. Nampak sebab raut mulut dia cakap. Raut mulut dia. Sebab kita nak untung. Setiap orang yang berniaga mesti nak untung. Sebab itulah kita kena buat anggaran kos. Dan untuk multimedia kita kita bahagikan jenis kos kita kepada 3, iaitu kos buruh, kos peralatan dan kos overhead. Kita ada 3 sahaja kos. Kos buruh, kos peralatan dan kos overhead. Okey, apa itu kos buruh? Kos buruh ni ialah pembayaran kepada pekerja kita. Pasukan produksi. Pasukan produksi ni boleh terdiri daripada kita punya pereka grafik, pereka audio, pereka animasi. Itu semua pasukan produksi. Dan pembayarannya adalah mengikut bilangan hari bekerja. Contoh, saya pereka grafik. Saya bekerja hanya 5 hari. Jadi, saya punya bos akan bayar pada saya hanya untuk 5 hari. Okey? Okay, pembayaran berdasarkan pengalaman dan kemahiran ahli pasukan produksi. Okey. Ini kita ada kita ada orang kata formula. Kos buruh sama dengan bilangan hari bekerja darab dengan kos harian. Okey. Contoh, saya bekerja 5 hari. 1 hari bos saya bagi RM80. Jadi 80 kali dengan 5 dapat 400. Okey. Itu ialah kos buruh. Okey, yang kedua, kos peralatan. Kos peralatan ini ialah pembayaran terhadap pembelian atau penyewaan peralatan atau perisian. Okey, kita produk multimedia, kita ada perisian yang kita guna. Contoh perisian yang kita guna berbayar, ada dekat pasaran, beribu-ribu yang kita perlu bayar. Itulah kos-kos dia semua. Pembayaran berdasarkan kadar sewa, bilangan unit dan bilangan hari disewa. Okay, kadar sewa ni mungkin 1 hari RM80. Bilangan unit ni kita nak pinjam berapa? Kamera kita nak pinjam 2 ke? Kita nak pinjam 1 ke? Kita nak sewa berapa? Berapa unit? Bilangan hari ni berapa hari kita nak pinjam, nak sewa? 20 hari ke? 30 hari ke? 40 hari ke? Bergantung kepada kos kita. Seterusnya contoh dia ialah mesin photostat. Mesin pencetak yang kita sewa lah ataupun yang kita beli. Kamera video dan kamera digital. Okey, ini ialah kos peralatan. Okey, yang ketiga ialah kos overhead. Okey, kos overhead ialah mudah sahaja. Selain daripada kos buruh dan kos peralatan, itu semua kita panggil kos overhead. Contoh kos overhead, utility. Okey, utility ni ialah bil api, bil elektrik, bil air, bil astro, itu semua kita kata utility. Okey, sewa premis. Kita ada sewa office, pejabat. Kita sewa premis berapa? Sebulan, 2,000, 3,000, bergantung kepada premis kita. Okey, kos penginapan, mungkin kita ada bermalam. Okey, kos pengangkutan, mungkin kita ada sewa bas untuk pergi ke satu-satu tempat. Seterusnya, kos perubatan dan sebagainya. Itu semua kita kata sebagai kos overhead. Mudah sahaja murid-murid semua. Kos overhead ialah kos selain daripada kos buruh dan kos peralatan. Kos buruh tadi bayaran kita kepada staf-staf kita. Yang kedua, kos peralatan, kos yang kita beli barang ataupun perisian ataupun yang kita sewa. Dan kos overhead ialah selain daripada kos buruh dan juga kos peralatan. Okey? Alright. Okey, sebelum kita masuk kepada kita punya soalan, saya nak tanya dengan Abang Hanif. Ya, saya cikgu. Okey. Hanif, cuba bacakan semula dengan saya jenis-jenis kos. Jenis-jenis kos. Yang saya ingat ada 3 jenis kos, cikgu. Kos buruh,
kos peralatan dan kos overhead. Pandai Hanif. Kos buruh ialah kos yang untuk kita membayar staf kita seperti yang cikgu katakan. Betul. Kos peralatan iaitu untuk pembelian atau penyewaan alatan ataupun perisian. Ya, betul. Kos overhead ialah segala kos yang tidak termasuk dalam kos buruh dan kos peralatan. Pandai Hanif. 10 per 10 ke cikgu? 10 per 10. Alhamdulillah. Pandai Hanif. Okey, alhamdulillah. Okey, so pelajar kita akan pergi ke soalan. Okey. Cikgu suka nak ingatkan, yang ini kadang-kadang ada murid yang terlupa, iaitu kalkulator. Sebelum kamu masuk peperiksaan, dewan peperiksaan, pastikan kamu bawa kalkulator. Ada juga murid kita yang mereka ingat produksi multimedia ni tak ada calculation, tak ada pengiraan, tapi ada. Okey, jadi pelajar, kamu kena pastikan kalkulator matematik kamu tu kamu simpan juga untuk produksi multimedia. Okey, dan kita tengok sekejap kita punya soalan yang berada di rumah. Dah ada? Dah ada kalkulator? Dah ada? Sudah sedia dah. Fizana jangan ngantuk sangat Fizana. Bangun, duduk tegak. Okey, kita tengok. Yang berikut merupakan jadual kerja bagi menghasilkan aplikasi mudah alih perisian penyuntingan video tingkatan 4. Okey, ini ialah jadual dia. Proses kerja dia. Pengurus projek 5 hari. Pereka bentuk 3 hari dia bekerja. Juru animasi, pakar kandungan. Ini ialah kita punya pasukan kita. Okay, yang ini ialah proses kerja dia. Jadi, okey, kalau kamu tengok kat sini, yang paling banyak hari bekerja adalah pengurus projek. Pengurus projek ni sebenarnya kalau boleh hari-hari dia nak ada dengan tim. Supaya dia tahu perjalanan, orang kata perjalanan tim dia bekerja. Okey? Alright, kita tengok soalan dia. Berdasarkan jadual tersebut, lengkapkan jadual anggaran kos di bawah. Dia nak kos buruh. Tadi kita punya formula kos buruh ialah jumlah hari bekerja kali dengan kos yang dibayar. Okey, kalau kamu tengok dekat sini. Okey, dia dah bagi jumlah dah murid-murid semua. Dia kosongkan dekat sini. Mana satu yang kamu nak cari? Mana step pertama yang kamu nak cari? Kamu kena cari dulu ni, pakar isikan kandungan. Macam mana cara nak cari? Matematik yang sangat mudah. Okey, kamu ambil kalkulator. Okey, kamu ambil kalkulator. Okey, kamu tulis 6380 tolak dengan 2600. Okey, tolak dengan berapa? Tolak dengan 1680. Tolak dengan 1600. Kamu akan dapat berapa? RM500. Okey. Pelajar, saya suka nak ingatkan bila kamu dah dapat, jangan tulis guna pen dahulu. Mana-mana jawapan kamu, tulis guna pensel dahulu. Okey, bila dah dapat macam ni, apa yang perlu kamu buat? Kamu jangan overconfident. Tambahkan semula. Okey, 2600 betul tak kalau tambah dengan 1680, 1600 tambah 500 dapat tak 6380? Ya, bila kamu dah tambah semua, kamu dapat 6380, betul. Jadi kamu dah dapat 1 markah dekat sini pelajar. Okey. So, macam mana pula kita nak dapatkan yang ini? Okey, bila dah selesai ini, kamu selesaikan ini. Yang ini, part yang tu pula. Okey. Macam mana 26 hari kita nak dapatkan 2600? 2600 kena bahagikan dengan 26. Kamu akan dapat 100. Ini murid-murid semua, kita dah ada kalkulator. Sangat mudah. Kamu boleh gunakan apa yang ada dengan kalkulator ni, cuma tekan-tekan saja. Kamu dah dapat jawapan. Okey? Okey, inilah matematik mudah pelajar murid-murid semua. Okey, kalau untuk pereka bentuk pun kita nak cari bilangan hari, benda yang sama. Kita kena bahagikan 1680 bahagi dengan 70, kamu akan dapat 24. Sama juga dengan yang ini untuk kadar upah bagi juru animasi. 1600 bahagikan dengan 80, kamu akan dapat 80. Okey? Senang tak, Hanif? Mudah cikgu? Mudah sangat. Ini ialah matematik yang sangat-sangat asas. Cuma cikgu nak ingatkan, kita kadang-kadang ada kesalahan umum yang murid lakukan. Murid kadang-kadang mereka tak buat pengiraan 2 kali. So dekat situ mereka dah hilang
hilang markah. Sayang sebenarnya Hanif. Okey. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey. Tadi kita dah kira kos buruh, kita kena kira kos peralatan pula. Pun benda yang sama, kita gunakan matematik mudah sahaja. Okey, kamu kira-kira yang ini. Kamu tambah semua, kamu dapat 4,100. Okey, yang seterusnya. Kamu nak kira ni, bahagikanlah 400 bahagi dengan 80. Okey, kamu akan dapat dengan 5. Sama juga dengan kadar upah. Okey, yang ini dia nak 10. 3,200 bahagi 10. Lepas tu kena bahagikan dengan 2. Kamu akan dapat 160. Murid-murid semua, ini semua adalah matematik yang sangat mudah. Okey, utility. Murid-murid, mudah sangat murid-murid. Dia kata jumlah kos overhead 550. Dia dah bagi utility 200. Senang sahaja cara dia. 550 tolak dengan berapa, Sofia? 550 tolak dengan? Tolak dengan 200. 200. Kamu akan dapat 350. Betul. Okey. Okey, kalau dia kata kira jumlah kos keseluruhan projek tersebut. Jumlah keseluruhan kos adalah kos buruh tambah kos peralatan tambah kos overhead. Kita akan dapat RM11,030. So pelajar, soalan macam ni kamu dah boleh dapat 10/10 markah. Okey? Okey. Murid semua, kita terus kepada kertas cadangan. Kertas cadangan ni ialah dia mengandungi maklumat keseluruhan produk yang akan kita bangunkan. Okey, contoh Abang Hanif ni ialah saya punya bos. Dia tak faham apa yang saya nak buat. Kertas cadangan inilah yang akan mewakili suara saya kepada Abang Hanif. Dekat situlah saya akan letakkan sasaran. Dekat situlah yang saya akan letakkan anggaran kos supaya dia faham perjalanan saya punya projek. Okey, apa maklumat yang kena ada dalam kertas cadangan? Okey, kena ada tajuk, kena ada penyataan masalah, objektif, skop kerja, sasaran pengguna, jenis produk, mood persembahan produk, jadual masa, senarai tugas ahli pasukan, anggaran kos dan kesimpulan. Itu semua kamu kena ada supaya Abang Hanif ni, contoh bos saya ni, dia faham apa yang saya nak bangunkan. Dalam tu kita dah detailskan. Okay, murid-murid semua kena ingatlah ni. Ini maklumat-maklumat ni kalau boleh ingat. Sebab nanti kita ada dalam soalan peperiksaan dia boleh tanya kita. Contoh dia tanya kita, nanti kita ada soalan. Didik TV KPM